Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan sidang jamaah yang dikasihi, alhamdulillah di malam ni kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi untuk dapat kita sama-sama berada dalam Raudatul Jannah. Mudah-mudahan perkongsian pada setiap kali kita datang ke sini memberi kepada kita jalan keluar daripada perkara-perkara yang menyebabkan kita jadi lalai, jadi jahil, dapat kita betulkan. Mana yang kurang dapat kita cukupkan, mana yang cacat dapat kita sempurnakan. Inilah tujuan utama daripada majlis ilmu yang kita hadir ni. Kita sedang menghampiri memasuki bulan Rabiul Awal, dan tentulah banyak perkara yang akan dinyatakan nanti, banyak perkara tambah yang akan diutarakan nanti, yang mudah-mudahan nanti dapat memberikan kepada kita panduan-panduan untuk dapat kita melayakkan diri kita menjadi umat Muhammad yang benar-benar nanti beroleh syafaat darinya, dapat minum daripada telaga kausarnya, perkara-perkara yang mengembirakan akhirat kita. Pada malam ni saya nak berkongsi sedikit dengan tuan-tuan dan puan semua tentang perkara-perkara yang menjadikan kita bebas daripada kongkongan nafsu kita. Kehendak-kehendak yang datang melintas dalam hidup kita yang tidak memberi kebaikan maknalah hidup kita. Namun sebelum tu saya nak menyebut sedikit di sini tentang peristiwa bagaimana Rasulullah SAW membebaskan ataupun membuka kota Makkah, Futuh Makkah. Syekh Sufyan Rahman Al-Mubarakfuri menceritakan kisah ini dalam kitabnya Ar-Raqiq Al-Makhtum. Dia kata selepas daripada kota Mekah ini dibuka oleh Nabi SAW bersama umat Islam yang memasukinya, Rasulullah terus ke Masjidil Haram. Di sana Rasulullah tawaf dan mengelilingi Kaabah. Beliau menjatuhkan berhala-berhala itu menggunakan busur panahnya. Tangan yang mulia ni tak pegang langsung berhala ni. Rasulullah guna busur. Kan ada anak panah, ada busurnya.
So Rasulullah kena guna busur tu untuk jatuhkan berhala-berhala yang ada di keliling masjid ataupun Kaabah. Kemudian Rasulullah berkata, selepas mengelilingi Kaabah beberapa kali, Rasulullah berhenti dan berkata, Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Surah Al-Hajj ayat 81. Telah datang kebenaran, yakni Islam, dan hilang dan lenyaplah perkara-perkara yang salah, yakni kufur dan syirik. Sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang pasti lenyap. Ini janji Allah dan janji Rasulullah. Hebat macam mana pun mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Islam, mereka akan pasti tewas. Sebab tu kita, kalau kita tak usaha untuk bantu pun, Allah ada cara. Cuma rugi kita tak ambil peluang. Sebab bumi ini milik Allah. Allah akan wariskan pada sesiapa di kalangan hamba Allah yang soleh untuk menguasainya. Kata Nabi lagi dalam surah Sabah ayat 49, Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul badilu wa ma yu'id. Katakanlah lagi, telah datang kebenaran, yakni Al-Quran, yang memberi segala kebaikan, dan perkara yang salah tidak akan memberi kebaikan di dunia. Usahakan hendak mengulanginya di akhirat. Dunia kau tak dapat, akhirat lagi kau celaka. Pada masa yang sama, berhala-berhala itu pun jatuh tumbang, hancur berkecai. Selepas itu Rasulullah menyempurnakan bilangan tawaf. Lalu Rasulullah masuk ke dalam Kaabah. Baginda mendapati di dalamnya ada gambar-gambar dan ukiran-ukiran kayu seperti burung merpati, lalu memecahkannya. Manakala gambar-gambar di dalam Kaabah diperintah supaya dipadamkan. Tuan-tuan kalau tengok, tuan-tuan pergi ke Turki, sekarang ni Masjid Hagia Sophia tu dah boleh masuk dah. Dibuat oleh Erdogan sewaktu Covid. Ni bijak tindakan dia. Waktu Covid tu artinya negara-negara luar tak boleh masuk ke Turki. Maksudnya Hagia Sophia ni sangat dijaga dan nak dikononnya dipreserve oleh orang-orang Kristian. Sebab itu adalah gereja terbesar di zaman kerajaan Byzantine Rom. Tapi dia buat waktu Covid. Rakyat dia dalam negara dia yang nak bangkit berontak lawan dia pun tak boleh. Orang luar nak masuk pun tak boleh. Selepas 88 tahun, tuan-tuan, sejak zaman Kamal Atatürk dijadikan muzium. Waktu Muhammad Al-Fatih dia buka Konstantinopel, dia masuk pada hari Rabu. Diperintahkan seperti mana Rasulullah buat, iaitu jatuhkan semua berhala-berhala, patung-patung Jesus yang dibuat dalam gereja. Kemudian dibuang ukiran-ukiran, gambar-gambar yang dilukis di dinding. Tu dibuang. Kalau tuan-tuan masuk Hagia Sophia dan naik ke tingkat atas, tuan-tuan lalu tangga, tuan-tuan nampaklah bekas-bekas dikikis. Sebenarnya dekat tempat tu ada batu-batu permata. Dia dah diambil awal lah oleh tentera-tentera Rom. Orang Islam tak buat pun. Yang dikatakan tentera Islam dibawa oleh Muhammad Al-Fatih ni sebaik-baik tentera, sebab mereka dah lalu kebun anggur dalam keadaan mereka panas, letih, haus. Seorang pun tak ambil sebiji anggur pun tak ambil. Macam mana nak tahu? Sebab mereka sangat sayang pada Muhammad Al-Fatih ni. Tiba-tiba tabib dia istiharkan, kata panglima kita sakit dan hanya anggur boleh ubat. Padahal mereka dah lepas pada kebun anggur beberapa jauh. Kalau dia sayang pada panglima yang bawa mereka begitu jauh, dan mereka lah yang diisyaratkan oleh Allah yang punya ketua sebaik-baik ketua dan punya tentera sebaik-baik tentera, seorang pun tak bawa anggur ke depan, sebiji pun tak bawa. Artinya apa? Mereka lintas kebun anggur tu, mereka tak ambil sebiji pun. Padahal Muhammad Al-Fatih tak sakit pun, tapi dia nak tengok betul tak tentera yang dia bawa. Sewaktu itulah dia sujud syukur pada Allah. Berarti dia bawa tentera yang tepat. Tapi nak cerita yang dia buat dalam gereja Hagia Sophia tu, hari Rabu dia masuk tu, dia masuk dengan tundukkan kepalanya seperti mana Rasulullah masuk ke kota Makkah. Dia ikut sebiji. Dan dia tak buat jumlah menara di zaman pemerintahannya melebihi jumlah menara yang ada di Masjidil Haram. Nak hormat tu pun. Tuan-tuan kalau pergi ke Turki ni, tuan-tuan pergi di setiap negeri, dia ada momen-momennya.
Setiap momen tu tuan-tuan tengok raja-raja tu sangat menghormati ulama. Mereka sangat beradab. Adab tu keutamaan. Hampir semua tempat-tempat pengajian, kalau diizinkan saya ulang balik, pintu nak masuk tempat pengajian tu, pintu dia tu 5 kaki je. Maksudnya siapa nak masuk pun, orang Turki ni kebanyakan 5 kaki ke atas. Tinggi sikit pada orang kita, ada bayar kita dan ada tinggi lebih pada kita. Siapa nak masuk tu kena bungkuk. Maksudnya apa? Nak masuk tempat pengajian, kau kena tunduk kepala kau. Walaupun kau anak bangsawan, kau anak raja, putera raja sekalipun, engkau tak boleh sekali-kali nak tunjuk diri kau tinggi, melebihi ilmu dan guru yang akan mengajar engkau. Kira hebatlah. Dia beradab ni keutamaan. Dia masuk hari Rabu, dia sembahyang pertama kali dalam masjid tu hari Jumaat tu. Setengah sejarah kata dia semayang 3 kali, setengah kata 5 kali je dia semayang. Dia minta yang duk tarik kuda dia tu, Mamar Sinan, yang kemudian menjadi arkitek tersohor dalam kerajaan Osmaniyah. Mati usia 91 tahun dan dia berjaya membangunkan berpuluh-puluh masjid. Hampir di setiap negeri dalam Turki tu ada kesan tangannya membangunkan masjid, hospital, sekolah, madrasah. Mamar Sinan ni. Dia punya arkitektur, kalau tuan-tuan pergi masuk di dalam masjid biru tu yang sekarang sedang direnovate, ada tergantung ketulan-ketulan hitam macam mentol lampu yang dah lama sangat terbiar terbakar. Rupanya bukan mentol, tapi dia adalah telur burung kasawari yang dipreserve kemudian digantung di situ. Kenapa? Sebab masjid biru tu tinggi sangat, tak ada galah boleh dibuat untuk nak buang sawang. Rupanya bila letak telur burung kasawari tu, satu sawang pun tak ada. Tak tahu apa kaitan faktor alami yang Allah berikan ilmu ni kepada orang-orang yang Allah kasihi. Tak ada siapa research pun buat, tapi kemudian orang tengok, rupanya bila letak telur burung kasawari, tak ada labah-labah nak buat sarang dalam masjid. Saya nak balik pada cerita Nabi SAW membebaskan Kaabah daripada berhala ni. Selepas Rasulullah minta sahabat yang ikut Nabi pada waktu itu, ada 2 orang, iaitu Usamah bin Zaid dan seorang lagi Bilal bin Rabah, buang kikis kesan-kesan ukiran objek yang ada dekat dinding Kaabah. Kemudian Rasulullah undur ke belakang, Rasulullah membelakangkan Kaabah lalu salat. Kemudian Rasulullah berjalan-jalan di dalamnya sambil bertakbir di setiap penjuru sambil menyebutkan kalimah Allah. Tuan-tuan, ni kaedah sebenarnya. Siapa-siapa yang dah duduk dalam rumah dan terasa ada gangguan, kaedah terbaik adalah dia pusing balik rumah dia tu daripada pintu depan. Dia masuk, dia pusing arah tawaf, pergi ke kanan dulu, pusing sampai ke kiri, sampai ke pintu depan balik. Sambil pusing tu dia baca ayatul kursi sampai kepada wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dia pause kejap, dia ambil nafas dalam-dalam, kemudian dia baca kalimah yang akhir tu, wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim, wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim, wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. 3 kali tu satu nafas. Kemudian dia sambung balik baca lagi ayatul kursi. Artinya dia masuk, lebih-lebih rumah baru, pesan ke anak-anak kita yang beli rumah, sebab yang buat rumah kita ni macam-macam. Kadang-kadang yang bukan Islam buat ni, dia bawa tokong kecil, dia letak dalam kawasan tu. Dia pun nak selamat daripada gangguan. Bila dah siap keadaan tu, duk ada macam tu. Satu lagi rumah yang dah lama kosong, kita balik kampung, memanglah ada entiti biasalah, tapi tak usah risau sangat tuan-puan. Buat sendiri lagi baik daripada kita panggil ustaz-ustaz ni. Bukan saya tak galakkan panggil ustaz, tapi nak cerita, kita kalau kita buat, kita tak bias, kita tak ada conflict of interest. Bila kita buat memang sebab kita sayang. Bismillah, baca ayat kursi, lalu kat dinding tu. Kalau dah bilik, masuk dalam bilik tu. Rumah kita yang ada barang sekarang pun tak apa. Lalu dekat mana kita boleh lalu dalam bilik tu, keluar. Lalu kat tepi dinding tu, masuk pula bilik satu lagi. Macam itulah contohnya. Keluar, masuk lagi. Sambil baca ayat kursi tadi, pusing sampai ke dapur, sampai ke dinding ni. Kalau ada bilik, masuklah lagi dalam bilik, sampai pusing dinding yang akhir, sampai ke pintu keluar kita tu. Begitulah keadaan.
Kalau kita nak keluarkan, ada entiti-entiti yang tidak wajar pada dalam rumah kita. Selain pada kita masuk rumah kita, kita memberi salam, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Rumah yang kosong, buat kaedah ni. Tak kita balik, mak ayah dah mati, rumah tinggal kosong. Kita nak balik duduk di kampung ke, kita nak bersih ke, buatlah begitu. Dia lebih selamat. Ni kaedah yang Rasulullah buat pada berapa ratus tahun, tuan-tuan. Berhala-berhala berada di dalam Kaabah. Selepas itu barulah Rasulullah buka pintu Kaabah. Pada waktu itu kaum Quraisy sedang memenuhi ruang masjid, bersaf-saf menunggu apa yang Rasulullah nak buat pada mereka. Di belakang mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang mengelilingi mereka yang telah pun ditawan ni. Kemudian Rasulullah berkata, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Yang kita duk sebut waktu kita takbir raya tu. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, benar janjinya membantu hambanya, mengalahkan golongan Ahzab dengan sendirinya. Habis tu Rasulullah pun tanya, saya pendekkan tuan, sebab kita nak buat tajuk lain sebenarnya tentang hal ni. Tapi saya nak cerita dulu arti kebebasan. Sebab kebebasan, pembebasan terbesar dalam sejarah Islam adalah membebaskan Kaabah tu. Kemudian Rasulullah pun tanya, wahai Quraisy, apa yang kamu fikirkan akan kulakukan terhadap kamu? Jawab mereka, tentulah baik. Kata mereka, khairan akhun karim wabnu akhin karim. Mereka kata kat Nabi, tentulah baik kerana engkau seorang saudara yang mulia, anak kepada saudara yang mulia. Puji Nabi ya. Kemudian Rasulullah berkata, seperti mana Yusuf telah berkata kepada saudara-saudaranya, la tasriba alaikum al-yawm, pada hari ini kamu tidak akan disalahkan dan tidak akan ditempelak kerana ketelanjuran kamu, maka bebaslah, beredarlah. Hari itulah Islam menerima jumlah terbesar waktu umur Nabi itu, kemasukan orang-orang kafir ke dalam Islam. Contoh kau nak baca, kita tengok sirah Ibn Hisham, ada dibicarakan entah ni termasuk juga Ar-Raqiq Al-Makhtum. Kisah ni hebat tuan-puan, panjang kisahnya. Dia cerita betapa halusnya akhlak Nabi ni ketika berdepan dengan suasana seumpama itu. Dan bagi kita, saya nak sebut sikit kat sini, apa kita nak ambil tuan-puan tentang arti kebebasan yang ada pada kita ni. Saya tak nak kait dengan soal bukan kemerdekaan dan sebagainya, tapi nak cerita tentang kita ni. Sebab merdeka tak merdeka bukanlah soal lepas daripada penjajahan itu saja. Dalam Islam ada banyak perkara besar. Antaranya, paling besar, merdeka daripada penjajahan. Sebab kita ada kebebasan untuk beramal, beribadah, mentauhidkan Allah. Merdeka yang kedua adalah merdeka daripada serangan pemikiran penjajah, al-ghazwat al-fiqh. Ni yang berat. Sebab bila orang tu dah terbiasa hidup dengan cara yang dibawa oleh orang-orang kafir, maka dia terbawa dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Bila dia memimpin masyarakatnya, dia terbawa dalam masyarakatnya. Seorang guru akan terbawa dalam kelasnya. Cara dia mendidik muridnya juga akan jadi seumpama macam tu. Sebab tu saya masih ingat lagi, sebelum Pak Mik meninggal di Kedah tu, dia panggil Syekh Zainul Asri tu, yang kadang kita dengar kuliah dia kan. Syekh Zainul Asri cerita sendiri hal ni. Apabila dia buat sekolah, Pak Mik dengar kata budak-budak yang tak dapat dikawal lagi, dia buang. Memang tuan-tuan, saya pun pernah duduk kat 3-4 sekolah jadi muraqib jadi penyelia sekolah. Penyelia ni kata dia kena jaga guru dan jaga murid. Kadang kita tak tahan, kita tanya mak dan ayah ni. Satu sekolah di Kelantan, waktu mula-mula saya buka sekolah dengan kawan-kawan, ada seorang mudir kita lantik. Dia tanya mak ayah ni. Dia kata, hak ni sore cakap anak demo ni. Dia kata, ada lagi hak lain. Hak lain tu jadi belaka. Hak ni tak jadi, itu hantar mari sini. Sakit dengar tuan-tuan. Sakit. Dia hantar workshop. Dia cerita anak dia hak lain duduk MRSM, duduk sekolah sains. Hak ni tak jadi. Hantar mari sini. Dia suruh tok guru tu betul kan. Gila tuan-tuan. Memang hancur tuan-tuan. Dia terjun masuk ke dalam
Kolam kita buat tu terjun dari tingkat atas tu ke bawah, masuk dalam kolam tu, tak ikut tangga. Letih tu. Syekh Zainal Asri ni sampai peringkat dia tu, saya buang budak tu. Pak Mik dengar panggil dia. Pak Mik kata, kamu buka sekolah, buka. Kamu buang budak, buang. Berapa kamu buka sekolah kalau kamu nak buang? Kalau kamu ambil anak orang, kamu dah ambil amanah. Kenapa bila amanah tu kamu ambil pada mak dan ayah dia, kamu bukan tuan guru lagi, kamu juga ayah pada budak tu. Mengapa kamu sanggup buang budak kamu dah ambil amanah? Kamu nak jawab macam mana di hadapan Allah? Takut dia tuan, lepas pada tu. Tu saya nak kata, kita nak kena bersihkan betul fikiran kita, hati kita bila kita ambil. Orang-orang yang buka sekolah tahfiz ke, kan, buka rumah anak yatim, kena hati-hati betul. Dia ambil sebab apa? Kalau dia nak kongsi rezeki, baik dia tutup. Ni bukan soal nak cari duit, bukan soal nak cari makan. Dia nak didik betul anak orang. Dia nak ambil pahala dekat situ. Baru dia akan berjaya. Sebab berjaya ni bukan semua orang reti baca kitab, bukan semua orang berjaya jadi hafiz. Nak cerita tuan-tuan, saya duduk kat beberapa sekolah tahfiz kat Kuala Lumpur ni saja. Dia orang minta jadi penasihat. Saya nak cerita tuan-tuan, anak-anak kita yang hantar sekolah tahfiz ni, masuk je juzuk ke-15, ketar ni, nak habiskan. Tak sunyi daripada mereka tu, sekian peratus tinggalkan sekolah. Tak larat. Dia jadi jemu sejemu-jemunya. Ujian bagi budak tu sekolah tahfiz. Melainkan dia masuk dengan kesedaran dia. Ni cerita yang mak ayah hantar. Dia cuba sampai juz 15. Nak sampai 20 saja. Lepas 20, dia punya semangat nak habis tu kalah macam mula-mula dia masuk. Lagi hebat lagi. Nak lalu daripada juzuk 15 ke juzuk 19 tu. Tough sungguh-sungguh. Sebab tu siapa masuk sekolah tahfiz mula-mula kali, dia suruh hafal apa tuan-tuan? Dia suruh hafal pada juz amma tu, sampai pada dia start daripada amma yatasaalun nak sampai pada An-Nas. Tu mula-mula sekali. Bagi budak tu rasa ringan. Daripada berat pergi ringan sampai An-Nas. Lepas tu baru start surah Al-Baqarah. So tuan-tuan, nak bersihkan pemikiran kita daripada perkara-perkara seumpama ini. Yang ketiga, bersih daripada penjajahan ekonomi. Kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan pernah tengok tak? Ni bukan soal resis, pernah tengok tak bangsa lain jual burger tepi jalan? Untung tuan-tuan sebenarnya. Saya tanya tokek orang yang kerja dengan otai, burger otai ni. Seminggu tuan-tuan beribu dapat. Untung ni bukan sale tinggi lagi. Untung. Dia pula buat, dia jaga kebersihan. Tangan, nak pegang tu semua dia jaga. Untung sangat. Habis kenapa Cina tak ambil? Contohlah kalau kita nisbah pada bangsa. India pun tak banyak jumpa. Lagilah. Rupanya tuan-tuan, kita ni kalau kita nak pegang ekonomi daripada atas tu, sos yang utama tu kena kita. Sebab orang tak boleh mainkan harga. Tapi kalau orang lain tuan-tuan, dia tengok je orang Islam ni, dan dia tak nak orang Islam ni pergi jauh. Dia kata stok dah habis, tak sampai lagi. No, customer duk tunggu kita dah. Saya pernah pergi tuan-tuan di sebuah negeri, saya duduk dekat setahun tuan-tuan kat tempat tu. Kadang-kadang kita tengok kan, bila kita tumpang barangan Islam, kita buat produk Islam, kita pergi tumpang, dia letak kita punya barang tu, katalah kicap, cili sos, dia letak di bahagian rak belakang. Hak dia tu, dia akan tak rak depan. Sampai waktu dia angkat barang kita nak tak depan tu, ada lagi sebulan sebelum lupus. Bayang tak? Orang nak beli tak? Dia bawa keluar, tapi kemudian dia tak rak belakang kali. Orang masuk-masuk, orang ambil mana yang dekat kat depan sekali lah. Tough tuan-tuan. Nak cerita, nak buat ekonomi Islam ni, kena ada kita sendiri. Kita kena ada rangkaian yang bagus. Daripada atas tu kita dah. Sebab tu Ramli Burger, kenapa dia berjaya? Sebab dia pegang daripada atas. Orang yang ambil burger daripada Ramli, tak ada stok yang putus tuan-tuan. Dan orang lain tak nak ambil sebab dia tengok, sebab Ramli dah start. Nak cerita macam mana Abdul Rahman bin Auf berjaya menguasai ekonomi kota Madinah. Dia buat macam tu tuan-tuan. Bukan suruh halau orang Yahudi keluar, tapi bina ekonomi Islam. Orang Islam yang dah ditanam iman oleh Nabi di kota Mekah, orang Muhajirin ni, dia mempengaruhi orang-orang Ansar. Sebab dia orang tengok ni otai-otai Islam yang datang, as-sabiqun al-awwalun. Tak beli tuan-tuan. Selama hampir 13 tahun Rasulullah duduk di kota Mekah, tanam tauhid pada Allah,
yakin pada hari akhirat, syurga dan neraka. Dan yang ketiga ni, persaudaraan Islam. Mereka ni lah bila pergi ke kota Madinah, dia bina betul rangkaian dia. Aura tu punya hebat. Kedai orang Yahudi jual barang, dia turun sampai modal tak beli tuan-puan. Orang Islam jual barang mahal sikit pun beli, nak support sebab ni ibadah, tolong dia. Bungkus orang Yahudi ni tikar bantal keluar daripada pasar yang ada di kota Madinah. Bukan sebab mereka dikalahkan dengan penzaliman, tapi mereka dikalahkan kerana tak ada orang beli, yang terpaksa mereka jual tapak-tapak pasar mereka kepada orang Islam. Tak hebat ke? So, kita kena ada yang tu lah. Kita bila ada sikit tuan-puan sebut Yahudi, barulah tak beli. Lepas tu reda sikit, okey kot, Yahudi tak lawan dah kot. Yahudi tak lawan. Kita kalah kat situ lah. Mahal sikit, macam mana orang Islam nak lawan kafir jual barang mahal? Belilah tuan-tuan, dia dapat barang pun mahal. Kita support dia tak rugi pun. Orang sanggup beli kopi tuan-puan tiap-tiap hari. Paling rendah harga RM15, tak masuk add-on sampai RM20. Tiap-tiap hari minum kopi RM20. Sebulan tak 600. Pada ada je kopi tuan-puan. Harga RM2.5, RM3. Sanggup buat. Nak tolong orang Islam harga lebih sikit kita tak boleh, berat. Kita dijajah fikiran kita. Nak beli barang, cari yang murah. Beli tuan-puan. Kalau kedai orang Islam kita beli, saya nak cerita tuan-puan. Wallah tuan-puan. Saya memondok di satu tempat di Kedah ni. Waktu tu sistem pondok ni masih ada bumbung atap lagi. Ada satu kedai orang bukan Islam buka dalam kawasan pondok tu. Punya hebat tuan-tuan. Semua orang Islam pergi beli kat situ, kat pondok tu. Sebelum tu ada orang kita jual, tak larat. Dia jual tuan-puan. Orang kita sanggup pergi beli. Belajar tu, muamalat. Atas pondok, dalam madrasah ni belajar muamalat. Turun daripada tu pergi beli kat kedai tu. Pada kedai orang Islam ada dekat luar daripada kawasan pondok tu. Sebab dia dah duduk awal. Orang pondok tak alau dia buat sendiri. Kedai dia. Maju. Kedai orang Islam luar pada tu jual barang sama macam dia. Tunggu masa aja nak tutup. Padahal ada muamalat. Takat belajar akad je lah. Akad jual beli. Saya beli Cina tu pun sampai pandai dah kata apa? Saya jual. Tak pergi beli kedai orang kita. Pasal apa? Mahal 50 sen, mahal RM1. Tuan-tuan kita beli, dia bagi anak dia sekolah pandai. Saham kita ada tu atas tu. Kita beli RM1 tu. Lebih. Jangan ingat kita beli habis macam tu aja. Inilah perkara yang kita nak kena jaga dalam fikiran kita. So kalau ada kedai-kedai orang Islam dekat sini tuan-tuan, Maidin ke apa, support ya tuan-tuan. Ada orang kita buka kedai sejuk beku, support tuan-tuan. Kalau balik ke rumah tuan-tuan bagi tahu kat anak kita, ayah beli semua ni di kedai orang Islam. Kita nak bagi makan anak kita kan tuan-tuan? Saya paling takut tuan-tuan, saya nak sebut panjang sikit ni, tapi sikit jelah nak sebut. Bab halalan satu bab. Thayyibah. Sedih tengok saya balik negeri saya pun tuan-tuan di Kedah. Tulis halal. Halal jakim sebab apa? Barang dia beli tu ayam sembelih, tu je. Tangan dia yang pegang. Dia basuh ke? Dia faham kata harah. Masuk bilik air dia buat apa? Dia ambil air macam mana? Tuan-tuan, dia nak buang ke? Kalau dia jumpa katalah katak seko dalam bekas air dia ambil katak tu buang, air tu dia nak buang ke? Kita orang Islam kita jaga sungguh. Nak beli ikan tuan-puan, kita tengok dulu ikan tu. Kalau tak beli ikan masin ke ikan apa tuan-puan kan, perut tu buang ke tak buang? Itu pun kita ambil kira. Sebab kita belajar bab najis dan sebagainya. Dia peduli apa? Dia buat ikan masam, perut dan insang semua ada dalam ikan tenggiri masam yang dia buat tu. Tuan-tuan pergi beli ikan bakar dulu tuan-tuan di Melaka ni dulu. Saya jumpa orang seduk mengajar di sana 1 tahun. Tak buang darah. Pasal dia kata orang Singapura yang suka makan kat situ, dia orang suka ikan yang dibakar tu ikan yang ada darah. Dia tak nak dibuang. Manis ikan tu. Terikut-ikut sampai kita orang Islam pergi beli macam tu. Tapi hasil mengaji. Duduk dalam kelas macam ni datang mengaji, balik ubah sebab dia tahu dia bagi benda haram kat orang, dia tak nak rezeki haram tu buat balik pula kat rumah, bagi pula anak-anak pula makan. Kat tu heran kenapa anak suka cheese biadab depan kita. Rupanya duk sumbat. Jual ikan tu halal tapi cara disediakan jadi haram. Dia halalan tapi tidak thayyibah. Hal-hal macam ni juga kita kena ambil perkiraan.
Yang keempat, merdeka daripada belenggu hutang yang melampau. Ni kena ambil perkiraan orang macam kita ni. Sebab kita nak balik jumpa Allah, jangan bawa dosa yang bertindih. Amal kita tak banyak mana, tapi takut habis dia. Jumpa Allah habis. Ketika dibicarakan di padang mahsyar, habis semua pahala. Duk bagi kat orang-orang yang kita berhutang, kita tak bayar sampai sekarang. Kalau kita dah boleh merdeka daripada hutang sekarang ni, tak usah buat hutang baru. Maksudnya TV rumah kita, walaupun dah melengkung ke, mari flat ke, besar gajah ke tuan-puan, seronok sikit tengok, tak payah pergi tengok filem dekat luar, tak payah. Berapa kali TV rumah kita duk buka, kita lena depan dia. Tak payah. Jangan duk buat hutang. Handphone kita, kalau kita boleh pakai tuan-puan, elok dah pun nak tengok kamera apa tuan-puan. Kita pun jarang sangat ambil gambar dah. Cukup dengan telefon yang ada, jangan duk tukar. Jangan buat hutang baru. Sayang, lebih baik duit kita tu kita tengok kat masjid kita, van jenazah dah lama sangat dah, patut tukar dah van jenazah ni, bagi untuk van jenazah tu. Balik kat kampung kita tengok duk pakai lagi kapet keras tu, duit kita 2-3 ribu tuan-puan, bagi untuk ganti kapet yang cantik macam ni. Cari yang tu, nak buat bekal. Bukan duk buat hutang-hutang lagi. Selesaikan hutang-hutang lama, tu perkara yang sangat mustahak. Jangan duk seronok pergi Balkan, pergi Turki, pergi umrah 3-4 kali. Cukup umrah yang asas, yang wajib. Lepas pada tu bayar hutang. Hutang kat kawan, hutang adik-beradik, ya Allah. Tahu-tahu pergi jalan ke negara orang. Makruh, benci Allah pada kita tuan-puan. Kita tak sedar. Pergilah umrah Islamik sekalipun tuan-puan, ambil yang paling mahal sekalipun, tapi kita tak selesai hutang, Allah marah pada kita. Bayar hutang tu penting. Macam kita tinggal solat tuan-puan, solat fardu, tapi duk buat solat duha, buat tahajud. Hak tu satu bab, tapi hak ni kita tinggal ni, Allah marah pada kita. Utama kita bayar hutang tu. Semayang tinggal kat 5 tahun tak bayar-bayar, daripada usia 15 tahun sampai 20 dah start jumpa kawan baik-baik, dah start kerja, start solat. Hak 5 tahun tu, start bila kita balik sampai umur 20 tahun, kena bayar. Jangan ambil mudah. Kita tinggal puasa tu, fidyah tak bayar-bayar lagi sampai sekarang. Ni nak mati esok lusa dah tuan-tuan. Bebaskan diri kita daripada ancaman Allah. Paling besar kita nak bebaskan diri kita daripada belenggu nafsu ni. Tak apa kot, nanti kalau saya mati anak-anak boleh bayar. Jangan tuan-tuan. Anak bergaduh pasal kereta, ayah Proton pakai enjin karburetor apa, tak selesai. 5,000 je harga kereta. Elok sikit ayah jaga dengan baik. Ayah mati berebut hak 5,000 tu, pakat nak ambil. Esok bagi panggul tengok, tak ada dah kereta tu pun rumah. Ni kes pernah jadi tuan-tuan kat kampung saya. Tak ada. Putus terus hubungan dengan abang hak ambil kereta ayah ni. Abang susah, korang semua ada kereta. Kereta ni kira bagi kat abang. Padahal tu dah termasuk faraid dah. Dah ayah pula mati, tinggal pula puasa tak bayar. Patut tanya kat mak. Mak kata ayah tinggal dekat 3 tahun dulu. Ayah sakit. Kena kira tu. Kena bayar dulu hutang ayah sebelum harta difaraidkan. Ni semua perkara-perkara yang kita mesti ambil kira. Saya sebut cara umum tuan-puan. Nak ulang balik supaya kita bebaskan diri kita daripada perkara yang membelenggu diri kita. Nampak kita macam elok kan? Datang mengaji, datang solat tak tinggal 5 waktu. Tapi hal-hal ni kalau masih mencengkam diri kita, kita kena start selesaikan. Saya nak ingatkan satu je, hutang-hutang baru jangan buat, tu je. Kalau kita dah Allah bagi financial freedom, tak ada apa dah sangkut diri kita, jangan buat hutang-hutang baru. Ada orang ajak join saham tu, saham ni tuan-puan, kalau bukan saham akhirat, baik tak usahlah. Fikir-fikir habis-habis ni. Kita nak apa lagi lah hidup kita ni. Yang kelima, merdeka daripada budaya ciplak yang songsang, yang tiada kena mengena dengan agama. Kesian tuan-puan, budak-budak tahfiz dibawa pergi tu. Pergi tonton tuan-puan satu show yang ya Allah. Di dekat sekolah tahfiz pun kita jaga, tak bagi tengok benda-benda yang lara. Ni dia terpaksa berdepan. Penganjur tu patut kena tahu konten program sebelum buat. Dia kena tahu. Tak boleh kata apa, saya tak tahu, tiba-tiba dia orang buat persembahan ni. Ni perkara-perkara kita kena merdekakan. Kita sekejap tuan-tuan, saya nak sambung 10 minit je.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebebasan yang dituntut oleh Islam kepada kita ialah bebaskan diri kita daripada sebarang bentuk perkara yang boleh menghalang kita. Kita nak buat baik, dia tak bagi. Yang dimaksudkan di sini ialah merdeka daripada akhlak yang buruk, keji serta nafsu serakah yang menyekat kita untuk membuat kebaikan yang lebih baik. Kadang kita nak buat tu, benda tu khilaful aula, tu pun kita nak kena bebaskan. Benda bukan haram, kalau saya diizinkan ulang balik. Contohnya kita nak mari ke masjid ni, kan? Kalau kita kata azan tu macam sekarang ni, contoh kalau kita buat katalah Zuhur masuk ke 1.15, dan kita kata masjid ni ataupun surau ni dekat untuk kita nak datang, kejap lagi lah dia kata patut azan tu tanda kamu dah patut datang dah, dan waktu kita nak antara azan dengan iqamah tu ada 10-15 minit sahaja. Maksudnya kalau dia kata kat diri dia, aku kena pergi dah ni, dia pergi lah. Tapi nafsu dia kata apa? Tak apa, rumah dekat je. Yang tu kita kata kita nak bebaskan. Kita tak ada kebebasan lagi. Bila Allah panggil kita, tak boleh bebas lagi pada nafsu yang sedang duk kata kat kita. Yang tu pun kita kena selesaikan. Dah sampai ke masjid, hati dah kata dah, saf depan kosong lagi. Nafsu kata apa? Duk belakang lah, boleh balik cepat. Hak tu pun tak boleh bebas lagi. Benda-benda macam tu lah. Kita bukan tak buat baik, tapi kita khilaf dalam perkara untuk buat lebih baik. Dah mari ke masjid, biasa duk bagi RM5. Tengok dalam dompet kita duit RM5 tak ada, yang ada duit 10. Hati kata apa? Bagi je lah 10 pun, ni rumah Allah. Nafsu kata apa?
Allah, nantilah minggu depan lah bagi RM10 cover minggu ni tak datang. Sedangkan kita letak tuan-puan, kita letak je, malaikat terus doakan kita. Nafsu nak halang kita jangan dapat doa para malaikat. Kan rugi tu. Tapi kita tak nampak benda ni ya. Sayang. Tu saya kata kadang bila kita tak baca surah Al-Mulk di masjid, di surau ni kita tak baca. Balik rumah, orang rumah kita yang biasa datang ke masjid tak datang. Dia duduk di rumah. Dia pula terlena lepas maghrib. Kita balik-balik, dia baru bangkit, ambil wuduk, dia sembahyang. Bang, dia kata nanti kita baca Al-Mulk sama-sama dia kata. Kita kata abang dah baca dah kat masjid. Pahala besar tu. Allah nak bagi kita selamat daripada siksa kubur. Isteri kita minta, bukan dia minta, Allah bagi tahu kita, Sabri, malam ni kau baca. Malam ni kalau kau baca dengan isteri kau, aku selamatkan kau dan bini kau daripada siksa kubur. Tapi kita kata apa? Dah baca dah kat masjid. Cuba tuan-puan, kita kata apa? Allah nak kena baca lagi ke? Cuba kalau orang bagi ke kita RM100 dekat masjid, balik ke rumah, rumah kata bang RM100, tak apa, masjid dah bagi dah kat bang RM100. Gamak kata macam tu. Pasal apa ambil? Pasal nampak benda dunia, hak akhirat Allah bagi. Tu saya kata saya ni tak bebas lagi daripada hak Tuhan nak bagi pada kita. Saya terikat dengan nafsu yang masih duk pegang saya. Yang ni pun orang masjid macam kita orang mengaji, kena start bebaskan. Bebas daripada belenggu dan kemabukan, sama ada arak, dadah, rokok, vape, apa saja, pipe ke, kena bebaskan. Tak boleh. Lepas makan nak kena hisap, baru terasa segar. Masuk dalam jamban, oh sedap betul hisap rokok dalam jamban. Mau tak sedap, sepupu ramai dalam tu. Elak-elaklah tuan-tuan. Saya jumpa kawan yang tak berhenti rokok, dia ambil rokok tu semua, dia keluar daripada kotak, baru hisap dalam 2 batang. Dia ada 10 batang. Dia buang dalam mangkuk tandas tu, dia kata ini akhirnya. Rupanya sungguh tuan-tuan. Dia keluar tu, dia tak hisap langsung. Saya jumpa dah 15 tahun dah tak pernah hisap. Kali terakhir dia kata, yang saya bagi tahu kat ustaz kata saya buang dalam jamban tu lah. Oh hebatlah tuan. Kena keluarlah daripada hal ni. Mereka daripada kemalasan, kealpaan, ketakutan, kelalaian, kemiskinan, kebodohan, kelemahan. Ni duk sekat diri kita. Sampai sekarang anak kita, cucu kita duduk kat rumah kita, belajar tuan-puan, ustazah dia, ustaz dia pimpin dia sembahyang berjemaah ni, nak bagi lekat sembahyang tu kat dia. Balik rumah dia tengok kita balik tak sembahyang lagi maghrib, dia kata atuk sembahyang jemaah atuk tak larat, sampai tak larat nak main surah An-Nur ni dah, tak larat, memang letih sungguh hari tu. Tiba cucu dia kata atuk sembahyang jemaahnya, siapa suruh tu? Allah yang suruh. Sebab Allah sayang kat kita, kerana kita biasa solat jemaah kat surah An-Nur. Tuhan nak kita jemaah juga di rumah, maka Tuhan hadirkan cucu kita. Boleh tak kita nampak benda tu, atau kita terikat dengan nafsu kita, solat dululah atuk letih, kan sayang tu. Dia dah nak jadi cucu yang soleh, kita halang dia jadi cucu yang soleh. Allahu Akbar. Tak berat ke kita? Dia ajak kita, atas dia dipimpin, dia dididik di sekolah dia. Sedang kita nak suruh anak kita, cucu kita solat awal waktu pun payah, tiba-tiba terbit pada dia. Dia ajak kita jemaah dengan dia. Mulai sekarang kena hati-hati. Setiap gerak baik kena ingat sungguh-sungguh Allah sedang suka dengan kita. Allah nak dengar tuan-tuan puan. Apa saja kita buat makin dekat dengan Tuhan. Ingat tuan-puan, siapa yang masuk umur 60 tahun kat sini, saya nampak rupa ni macam tak sampai 60, macam baru 40 lebih je. Tapi hakikatnya tuan-tuan sendiri tahu, tuan-tuan memang 60, 70 dah. Gaya kita masuk masjid, gaya kita pakai, nampak makin bagus kita. Tuan-tuan, siapa yang masuk umur 60 ke atas, dia termasuk dalam asirullah, kata Nabi, tawanan Allah. Allah dah tawan dia. Bila dia rajin baca Quran, dia tak boleh tinggal baca Quran, maka tahulah dia bahawa Allah nak dengar dia baca kalam Allah. Dia tak boleh tinggal dah solat jemaah di masjid, paling tidak isyak dengan subuh, maka dia tahu dah Allah nak buang sifat munafik daripada wajah dia. Dia tak boleh tinggal langsung dah. Macam mana berat pun, hujan pun, dia nak pergi juga solat jemaah di masjid, di surau. Rupanya dia tahu Tuhan sedang mengangkat darjatnya untuk jadi mukmin sebenar. Hilang sifat munafik daripada dirinya ketika dia menghadap Allah. Siapa saja yang boleh buat baik tahun lepas pada umur 60, maka kekalkanlah kebaikan tersebut.
Merdeka daripada perpecahan dan pergaduhan. Tuan-tuan, pilihan raya baru lepas kan? Sudah-sudahlah tuan-tuan. Saya sedih tuan-tuan kan, tengok ada kawan-kawan saya sendiri pun kan, sampai ke masjid tengok kawan tu. Dia tahu kawan tu bukan parti yang sama dengan dia. Dia boleh sembahyang kat saf belakang, sanggup putus saf tak apa. Astaghfirullahalazim. Nak jumpa Allah pun kita tunjuk sampai label macam tu. Cukup-cukuplah tuan-tuan. Jangan terbawa-bawa hal macam tu dalam rumah Allah. Lagi-lagi dengan adik-beradik tuan-tuan ya. Ni bukan bab parti pun, kalau kita dah putus dengan adik-beradik, nafsu kita tak bagi, kita minta maaf. Dia suruh kekal macam tu supaya kita susah di hari akhirat ketika menghadap Allah. Pergilah jumpa dia, telefonlah dia, WhatsApp, video call lah kat dia. Siapa-siapa yang retak hati dengan ayah sampai sekarang tak bercakap, hubung balik sebelum ayah mati. Walaupun ayah keras macam mana pun. Ni ada orang WhatsApp kat saya cerita, ayah dia memang tak mau jumpa dia. Tak mau jumpa dia, tak mau jumpa menantu. Sampai dia pegang parang buat macam ni je kat depan. Kau sanggup masuk dalam rumah? Ayah pegang parang macam ni tuan-tuan. Dia benci apa pun tak tahu. WhatsApp je, video call, tak dapat jumpa tak apa. Cakap je kat ayah. Kan? Kalau tak mau tengok muka pun cakap je. Lepas tu hantar kat ayah. Saya sayang ayah, dunia akhirat saya sayang ayah. Macam mana pun ayah pandang saya tetap pandang ayah dengan wajah cinta. Saya nak ayah dengan saya masuk syurga Firdaus. Buat je. Kita jangan putus, biar ayah putus. Tak apa. Lagi dengan adik-beradik. Jangan biar nafsu kuasai kita tu je. Kita nak sebut pada malam ni, jangan biar sekali-kali nafsu kuasai hati kita. Hati kita mesti merdeka. Dan yang terakhir tuan-puan, bebaskan diri kita daripada kerapuhan institusi keluarga, ketidakadilan dalam mendidik, sampai anak kita tahu kita sayang tak sayang anak yang mana. Kena lepaskan. Kita dengan isteri, dengan suami kita, aku je duk buat macam ni, dia tak pernah bagi kebaikan pada aku, kita pun start berhenti nak khidmat pada suami kita. Kalau kita isteri, kita suami pun dah tak nak lagi layan, sebab kita tengok isteri kita pun makin kurang, kita lebih suka duduk kat kedai-kedai mamak, duduk kat luar, lebih bahagia. Hati-hati tuan-tuan hal yang macam ni. Jangan kita miskin kita ketika kita menghadap Allah, sebab setiap orang akan tuntut hak dia. Kalau orang kurang dengan kita tak apa, kita jangan kurang. Bila kita dah mengaji, kita bagi yang terbaik. Ambil akhlak Nabi itulah. Kita belajar tuan-tuan, tiap-tiap tahun kita sambut ni, jangan sekadar selawat tu saja ada kat kita, tetapi juga bawa peribadi Nabi tu dalam diri kita. Banyak kali dah anak-anak ni bila nak buat majlis, lepas ayah mak tak ada, tak semua orang boleh pergi. Banyak kali tuan-tuan, saya pelik lah tuan-tuan. Tanya, kata adik-beradik datang semua ke? Tak. Pasal kita tengok, dia kata adik-beradik dia 10 orang. 10 dia nak panggil kita. Dia kata payah nak kumpul lah ni. Dia kata takut sepupu dengan sepupu ni, dia kata anak saudara dengan anak saudara ni, takut dia duk hubung dalam bentuk media sosial, duk hantar emoji, jumpa tak pernah. Tiap-tiap 4 bulan buat, setahun 3 kali buat nak bagi rapat. Tapi bila tanya, tak semua datang. 5 orang daripada 10. Sikit sangat tu. Kita kenapa tak datang? Tak boleh. Tak boleh pasal apa? Dia sejak ayah lagi dulu, dia kata. Dia ni condong belah ayah. Lepas tu dia jumpa dengan kami, dia suka duk cerita yang mak punya perangai dengan ayah. Rupanya ayah duk cerita perangai isteri tu dekat anak dia ni. Hak tu patut mengadu dengan Allah ya. Bukan cerita ke anak kita. Bila kita tak ada, anak jadi berpihak. Cuba nak kumpul, kalau Along buat je, tak semua adik-beradik tak datang. Tak boleh. Bila tengok muka Along, terbayang muka ayah yang suka duk kata hina mak dia ni. Mak hang ni, kalau ikut ayah cerai lama lah. Mak hang, ya Allah, duk cerita ke Along ni. Tu bila ayah mati, Along buat majlis, tak semua orang datang. Orang tak boleh tengok muka Along nampak muka ayah, tengok muka Along tu nampak muka ayah. Tak berat ke kita? Kenapa kita seksa manusia? Bebaskan, lepaskan. Maafkan orang yang dekat-dekat dengan kita ni. Omar kata, kamu tak suka kat isteri kamu pun, banyak perkara dia selesaikan hajat kamu. Dia senangkan hidup kamu, dia membesarkan anak-anak kamu ketika kamu tidak ada. Kasih pada dia. Isteri-isteri yang ada ni, kalau suami kita kurang dengan kita pun, buat yang terbaik. Perempuan jangan hanya dengar hadis tentang ahli neraka ni ramai perempuan berbanding lelaki. Ambil satu perkara, iaitu bila wanita, isteri-isteri masuk syurga, ada di kalangan mereka masuk syurga mendahului suami mereka ratusan tahun.
Suami duk terkontang kanting lagi, jawab tak selesai lagi. Bab dengan anak-anak, keadilan, bab cari nafkah, tak selesai lagi kat padang mahsyar. Isteri dah masuk syurga dah. Ambil bab tu. Kurang macam mana pun suami kita, kita tetap bagi yang terbaik. Kita jangan kurang dengan dia. Kena macam itulah hidup ni. Okey tuan-tuan, inilah perkara kita nak sebut sikit kat sini. Bukan nak marah tuan-tuan, malam ni tajuk dia macam lain sikit bunyi dia. Tapi saya nak sebut pada kita tentang hal-hal yang takut kita terlepas pandang. Kita berderet ni, kita sambut ni. Daripada hari itu tuan-tuan, sambut Ma'al Hijrah, lepas tu sambut pula Merdeka, lepas tu sambut Hari Malaysia. Ni tak lama lagi nak sambut pula Maulidin Rasul. Banyak benda kita sambut. Tapi kita nak tuan-tuan, kita bawa jiwa, hati yang sangat bagus dalam menilai setiap perkara yang kita lalui dalam hidup kita ni. Biarlah yang kita kutip itu adalah kebaikan, kebajikan atas apa yang kita buat. Bukan kita buat baik, tapi dikeluarkan pula kebaikan tersebut atas dosa-dosa dengan perkara yang berlaku di keliling kita. Sampai kita menghadap Allah muflis jadinya. Baiklah kita beroleh kebaikan, kebaikan yang bertambah-tambah. Itu saja harapan daripada kuliah kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah meredai kita semua, memberi jalan keluar yang banyak pada kita daripada masalah kita, dan memimpin kita untuk kita melalui setiap perkara dalam hidup kita ni dengan pimpinan daripada Allah. Tentunya ia pimpinan yang baik. Dan mudah-mudahan setiap perkara baik yang kita buat, istiqamahkanlah sampai datang hari kita bertemu dengan Allah. Setiap perkara buruk yang kita tinggalkan, jangan sekali-kali kita cuba untuk mengambilnya semula. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita dapat istiqamah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.